Green Day kini berada dalam senarai kumpulan muzik paling berjaya. Band ini telah bertahan lebih dari 30 tahun dengan 13 buah album studio. Mereka sememangnya layak menerima anugerah Rock and Roll Hall of Fame sekaligus membariskan Green Day bersama legenda muzik dunia. Album ketiga Green Day, Dookie, telah mengarus perdanakan punk rock dan mencipta fenomena pop punk. Impak Green Day lah yang membolehkan band-band seperti Blink-182, Fall Out Boys, New Found Glory, Good Charlotte dan Sum 41 untuk turut mencipta kejayaan komersial. Pada tahun 1987, Billy Joel Armstrong dan Mike Dirnt menubuhkan sebuah band punk yang dinamakan sebagai Sweet Children. Nama itu ditukar menjadi Green Day yang merujuk kepada daun cannabis. Green Day kemudiannya disertai oleh Trekul pada tahun 1990 bagi mengisi posisi drama. Mereka sebenarnya pernah disertai oleh beberapa gitaris lain seperti Jason White dan Jeff Matika, tetapi penyertaan itu tidak lama dan Green Day kekal sebagai band trio sehingga hari ini. Green Day bermula sebagai band underground yang aktif bermain di local gig, terutamanya di sebuah kelab punk 924 Gilman Street yang terletak di Berkeley, California. Ditubuhkan atas semangat punk dan DIY, hanya band underground sahaja dibenarkan beraksi di Gilman dan di sinilah Green Day mula mencipta nama. Sehingga tahun 1993, Green Day telah menghasilkan 2 album penuh, 1039 Smooth Out Slappy Hour dan Kerplunk. Pada tahun berikutnya, Green Day menukar haluan daripada band underground kepada pemuzik mainstream. Mereka menerima tawaran menjadi artis Reprise Record, sebuah syarikat rakaman yang dimiliki Warner Music Group. Tindakan itu menyebabkan Green Day digelar sebagai sell-out dan mereka tidak lagi dibenarkan beraksi di Gilman Street. Tetapi mereka tetap mengekalkan hubungan baik dengan komunitinya. Pada tahun 2001, Green Day pernah membuat persembahan impromptu di sana dan mereka telah dipelawa secara rasmi oleh Gilman Street pada tahun 2015 bagi menjayakan sebuah konsert amal. Green Day melakukan debut ke pasaran mainstream melalui album ketiganya, Dookie. Album ini dilancarkan pada tahun 1994. Tahun yang sama NoFX menerbitkan Punk in Drublic dan Offspring melancarkan Smash. Kejayaan album-album ini terutamanya Dookie membuka ruang trajektori buat genre punk daripada muzik underground kepada pemenang anugerah Grammy. Tema lagu-lagu album ini mengangkat dilema dan masalah golongan pemuda seperti kebosanan, anxiety dan perihal seksualiti. Dengan tipikal punk rock beat, tempo yang laju, gitar yang bingit serta lagu-lagu berdurasi 2-3 minit saja, Green Day menginspirasikan generasi yang meminati pop punk. Green Day bagaimanapun sukar mengulangi kejayaan album Dookie. 3 album selepas itu, Insomniac, Nimrod dan Warning, tidak berupaya menghasilkan impak mendalam. Green Day dilihat bakal tenggelam dalam lautan pop punk band sebelum kemunculan album ketujuh mereka pada tahun 2004. Pada tahun tersebut, trio ini kembali mengingatkan dunia bahawa mereka ialah punk rock juggernaut dengan album punk rock opera American Idiot. American Idiot ialah sebuah album konsep. Lagu-lagunya berkisarkan kehidupan watak anti-hero Jesus dari Suburbia dan alter egonya Saint Jimmy. Melalui naratif ini, Green Day melakukan komentar sosial mengenai kelompok yang disisihkan masyarakat. Dan buat pertama kali, Green Day memperdengarkan sisi politiknya. Dalam 2 lagu album ini, Holiday dan American Idiot, Green Day menyela pentadbiran George W. Bush Jr., Presiden US ketika itu yang membawa US ke dalam perang dan memanipulasi media. Sehingga hari ini, American Idiot kekal menjadi lagu protes terhadap kerajaan US yang paling popular dan diterima dalam skala global. Album ke-8 Green Day, 21st Century Breakdown, turut merangkul anugerah Grammy bagi tahun 2009. Seperti American Idiot, album ini turut menampilkan tema rock opera serta berunsur semi-biografik. Salah satu single album ini, 21 Gun, layak berada dalam top 5 Green Day. Tetapi bermula album ini, Green Day dilihat terlalu fokus menghasilkan radio-friendly songs. Komposisi lagu-lagunya seakan hilang elemen raw dan urgency yang merupakan ciri penting genre punk rock. Selepas album ini,
ulasan peminat dan pekritik terhadap material baru Green Day semakin negatif. Pada tahun 2012, Green Day menghasilkan album trilogi Uno, Dos dan Tres. Secara keseluruhan, album-album ini mengandungi 37 buah lagu, tetapi tiada satu pun lagunya dianggap sebagai fan favourite. Bahkan bagi kebanyakan peminat, album trilogi ini berada dalam ranking mereka yang paling bawah dalam diskografi album Green Day. Selepas album trilogi, Green Day cuba menghasilkan lagu yang lebih simple dan basic. Album Revolution Radio dilihat mampu mengembalikan zaman kegemilangan Green Day, terutamanya kerana ia mencatat penjualan yang tinggi. Namun, penerimaan itu bersifat short-lived dan tidak meninggalkan impak. Album Green Day yang paling terkini ialah Father of All yang dilancarkan pada tahun 2020. Album ini bagaimanapun menyebabkan peminat setia mereka sendiri kehairanan. Bayangkan saja trio yang menjangkau usia 50 tahun ini masih membikin lagu mengenai dilema remaja, menggunakan konsep school disco dan menggunakan teknik vokal falsetto. Green Day bagai kehilangan plot sebagai band punk rock. Kelompok Puritan Punk telah mempersoalkan identiti punk Green Day sejak dari awal. Bagi mereka, punk rock band perlu berciri anti-establishment seperti Ozzy Rotten, The Dead Boys, Minor Threat, TSOL, Angry Samoans dan seangkatan dengannya. Tetapi Green Day tidak pernah merasa beban untuk mengikut selera pihak lain. Mereka tetap menghasilkan material dengan cara yang tersendiri dan terbukti dengan 13 album studionya. Green Day membuktikan bahawa sebuah band DIY yang bermula di gig lokal turut mampu mengubah landscape muzik mainstream dan ia dilakukan tanpa perlu memuaskan hati pihak lain. Memetik kata-kata Billy Joel, "Punk is always something that's going to be with us, and to try and explain that would be stupid at this point."